Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, alhamdulillah, apa khabar? Kaifa halukum? Semoga semuanya sihat-sihat. Murid-murid tahun 5 semua sihat. Baik, minggu ni kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam bidang akidah. Nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib salah satu daripada 99 nama Allah. Yang sebelum ni kita dah belajar nama Allah Al-Malik. Yang ini sambung pula nama Allah Al-Hasib. Baik, dalam muka surat 74 hingga 79. Baik, semua sekali buka muka surat 74 hingga 79. Baik, kita tengok terus. Yang pertama sekali tengok pada muka surat 74. Kita tengok yang bawah tu dulu. Mengapa kita mesti menjadi hamba Allah yang soleh? Mengapa kita mesti menjadi hamba Allah yang soleh? Sebabnya apa? Sebab kita adalah manusia yang lemah. Kita perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok gambaran suasana dekat gambar yang dalam buku teks tu. Situasi di mana kakaknya sedang minta tolong dengan adik dia. Kakaknya minta tolong dengan adiknya sebab kakaknya tak cukup tangan kan. Dekat rumah kakaknya banyak sangat kerja. Semua kakak yang buat, minta tolong ke adik. Jom dek, tolong kakak. Itu nampak. Kemudian ada lagi situasi dekat gambar tu. Siapa tu? Oh, ada adik yang kecil pula. Dia pun bantu juga yang kucing tu bagi makan. Bagi kucing tu makan. Kucing tu minta makan, minta tolong, bagilah makanan, tulang pun jadilah. Dia pun bagi. Ada burung-burung, ada burung enggang, burung berpati, semuanya saling memerlukan antara satu sama lain. Baik, tengok muka surat sebelah. Tengok muka surat, ada gambar dekat muka surat sebelah, muka surat 75. Baik. Seorang murid lelaki sedang berjoging dekat tepi pantai. Apa yang difikirkannya tu? Dia teringat masa lalu dia yang rajin dekat sekolah dulu kan. Sambil tu dia berdoa, ya Allah, setelah aku berusaha, aku bertawakal kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penolongku. Apakah maksud tawakal? Tawakal tu maksudnya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan disertai dengan usaha. Selepas kita usaha, lepas kita belajar rajin-rajin, lepas kita buat macam-macam perkara apa yang kita nak, kemudian kita tawakal. Kita berserah kepada Allah. Tapi kena ada usaha. Kalau tak ada usaha, itu kita tak boleh tawakal. Baik, nama Allah Al-Hasib. Apakah itu nama Allah Al-Hasib? Apakah maksud Al-Hasib? Pengertian kepada nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib bererti Allah maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Allah yang maha mencukupkan. Apa dalilnya? Apa buktinya? Di dalam Al-Quran. Bila kata dalil, mestilah berpandukan kepada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Maksudnya apa? Dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Mana yang bila siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, rasa semuanya cukup, tak ada rasa kurang. Rasa setiap hari makannya cukup, rezekinya cukup, semuanya cukup sebab dia penuh tawakal kepada Allah dengan penuh keimanan. Itu disebut dalam surah Tolak. Nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Subhanahu Wa Taala maha menghitung. Selain daripada maha mencukupkan, Al-Hasib juga bererti maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan kita yang kita buat setiap hari tu, daripada bangun tidur, sampai ke tengah hari, sampai ke petang, kita buat yang baik, kita buat yang tak baik, semuanya dihitung. Semuanya Allah hitung. Tak kira kat mana-mana kita, tak kira kita kat mana tempat kita berada. Apa dalilnya? Apa buktinya? Dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT telah berfirman, Innallaha sari'ul hisab. Surah apa? Surah Ali Imran. Bukan surah Al, surah Ali Imran. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, itu dia pengertian Al-Hasib. Baik, kita teruskan lagi dengan muka surat 76 dan 77. Gambar 76 tu. Baik, perbualan antara keluarga dekat rumah, tengah buat kerja dekat rumah dengan ayah, dengan ibu.
Baik. Baik, kita baca sama-sama. Nombor 1. Siapa yang cakap dulu ni? Oh, nombor 1 siapa yang cakap dulu ni? Anaknya yang cakap lagi, yang perempuan cakap dulu ya. Ayah, tempoh hari Siti ada belajar tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Boleh ayah jelaskan lagi? Nombor 2. Nombor 2 ayah yang cakap. Siti, Siti, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya. Ketika susah, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Ketika kita memerlukan pertolongan, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dengan pelbagai cara, seperti menggerakkan hati orang di sekeliling dan makhluknya untuk menolong kita. Kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Yang ketiga, siapa pula yang cakap? Anaknya cakap lagi. Kalau begitu, ketika kita lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Ketika kita buntu, Allah Subhanahu Wa Taala jugalah pemberi ilham, iaitu petunjuk dan juga idea. Yang keempat, maknya pula yang keempat, ayahnya cakap lagi. Betul Siti, Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Maknya pun kata apa? Yang kelima tu, terima kasih anak-anak ibu, tolong ibu dan ayah di dapur. Setiap perbuatan yang baik pasti akan diganjari dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adiknya yang kecil tu, yang lelaki tu pun sambung juga. Menurut Ustaz yang keenam, menurut Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap amalan kita. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan mencatat amalan baik dan buruk kita. 7. Betul, bijak anak-anak ibu. Nampak? Malaikat Raqib dan Atid lah yang akan mencatat segala amalan baik. Itulah penolong kepada Allah. Baik. Dekat perbualan tadi jelas menunjukkan hukum beriman, beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Beriman dengan nama Allah Al-Hasib adalah wajib. Yang cakap tadi wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Baik. Selepas seterusnya, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung. Beriman dengan nama Allah Al-Hasib menjadikan kita individu yang pertama, bila kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib, kita akan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan penolong. Caranya macam mana? Dengan cara kita bertawakal. Kita bertawakal dan tekun berusaha. Kita sentiasa doa mohon pertolongan Allah. Masuk tempat kita tak kenal, kita minta tolongan Allah. Masuk hutan kita tak tahu kat mana, kita minta tolongan Allah. Masuk sesat tak tahu mana, kita doa. Nak masuk hutan pun ada doanya. Baca suratul Falaq, ada doa. Nak masuk nak makan, baca doa. Tak dapat makan, baca doa juga. Kalau nak cari nak buat kerja, nak cari rezeki pun kena baca doa. Baik. Yang kedua, beriman dengan nama Allah Al-Hasib menjadikan kita individu yang berusaha melipat gandakan amalan. Dengan cara macam mana? Bila kita beriman dengan Allah Al-Hasib, kita akan sentiasa memperbanyakkan solat-solat. Yang fardu, menggunakan ibadah fardu tu dah memang wajib. Kita tambah dengan yang sunat. Solat fardu 5 waktu tu kita tak akan tinggal. Bila kita yakin, kita percaya dengan Allah Al-Hasib, kita tak akan tinggal dah. Kemudian kita banyakkan amalan sunat, puasa sunat, banyakkan baca Quran. Yang ketiga, kita akan sentiasa menghargai masa. Kita akan penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Contohnya apa? Perkara berfaedah tu, banyakkan membaca buku, banyakkan mengaji Al-Quran, banyakkan belajar hari-hari. Tolong ibu bapa kat rumah, tolong atuk, tolong nenek, tolong siapa-siapa, adik. Sentiasa ada masa kita yang berfaedah. Tak adalah masa kita habis satu hari tu duduk. Habis satu hari. Duduk tak buat apa, habis satu hari. Ataupun duduk kat bilik seorang-seorang, habis satu hari. Itulah maknanya masa kita tak berfaedah. Habis dengan sia-sia. Tu kalau sehari. Kalau seminggu, 2 minggu kita buat macam tu aja, tak buat apa. Tidur, banyakkan tidur. Malam tidur, siang tidur sampai terlajak-lajak. Kerja pun tak buat.
belajar pun tak, itu maksudnya masa kita tidak berfaedah. Dan selain itu, kita banyak menghadiri majlis ilmu, belajar, habiskan masa dengan belajar, habiskan masa dengan buat kerja sekolah, habiskan masa dengan tolong ibu, habiskan masa dengan baca buku. Baik. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Salah satunya adalah menjauhi pergaulan. Dekat rumah dengan adik-beradik, jauh daripada gaduh. Tak payah nak gaduh-gaduh. Dan selain itu, memelihara aurat dengan sempurnanya. Bila keluar rumah, kita tutup aurat dengan sempurna. Yang perempuan pakai tudung sampai beratas sampai ke bawah, tutup sempurna. Macam kita solat, yang lelaki pun sama, sempurna. Tak ada tak pakai seluar kan, keluar rumah kan. Baik, itu cara apabila kita beriman dengan Allah. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat ilmu yang berkat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.